885. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thayyiban wa amila bis sunnah wa amina nas bawa'iqah dakhala al jannah." Qila ya Rasulullah, hadza fin nasi katsirun. Qala wa sayakunu fi qurunin ba'di, bukan ba'id, ba'di thumma yakil. Yang bermaksud, siapa yang makan yang halal dan beramal menurut sunnatul Rasul, dan semua orang aman dari gangguannya, maka ia akan masuk syurga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, banyak orang yang demikian itu? Maknanya banyak ke yang jenis lagu tu? Sabda Nabi SAW, dan akan terjadi pada orang-orang sepeninggalanku, tetapi kemudian berkurang dan menjadi sedikit. Baik. Jadi Nabi dia bagi satu ingatan kepada para sahabat. Dia kata siapa hok makan yang halal, nombor satu dia letak makanan yang halal, dan beramal menurut sunnatul Rasul, dan semua orang aman dari gangguannya, maka dia akan masuk syurga. Ada tiga benda kan. Pertama sekali, makan yang halal. Sebab makan ni orang panggil mulut atas. Sebab tu ada satu orang ulama ni, dia buat satu kesimpulan. Dia kata kalau mulut atas dan mulut bawah settle dijaga dengan baik oleh kerajaan, maka pada masa itu barulah boleh dilaksanakan hukum Islam. Faham tak maksud dia tu? Ya. Maknanya mulut atas ni mulut lah. Jadi kalau sekiranya mulut atas tidak dijaga oleh kerajaan sehingga rakyat kelaparan, harga barang naik, gaji murah, itu maksudnya antara benda yang tak dijaga. Ya. Jadi kalau yang itu ada kesukaran untuk rakyat cari makan, lalu rakyat mencuri, maka pada masa itu macam mana kita nak laksanakan hukum Islam? Sedangkan kita tidak jaga itu semua. Sebab tu Sayyidina Umar dia menarik perlaksanaan hukum Islam bila berlakunya kemelesetan ekonomi. Orang payah nak cari makan. Bila payah nak cari makan, maka orang mencuri. Curi sana, curi sini. Jadi bila berlaku demikian, dari sudut Islamnya tidak adil lah kalau dilaksanakan hukum Islam. Ya, satu. Maknanya di sini kena permudahkan cari makan. Begitu juga isu rasuah ni, saya selalu sebut yang ini. Isu rasuah ni dia sulit kita nak bercakap panjang, sebab ada kalanya kakitan kerajaan tu sendiri gaji dia rendah, tak cukup makan, dan dia pula berada dalam situasi ada peluang untuk memberi ataupun menerima rasuah. Orang bagi rasuah, okey, ambil. Pasal apa ambil? Gaji aku 2,000 je. Jadi benda ni, sebab tu kerajaan memainkan peranan penting untuk settle benda ni. Sebab tu saya sebut, kita setuju kalau mana-mana pegawai kerajaan yang mana patut naiklah gaji dia. Dah duit minyak banyak, Malaysia ni Tuhan bagi duit minyak banyak. Ahli politik bagi banyak, bagi gaji kat dia besar sikit. Tapi kalau gaji dah besar 20,000 masih lagi rasuah, itu balun. Buatlah satu undang-undang yang ketat dan sebagainya, yang kata orang yang menyeksa dia ke apa benda. Sebab gaji awak dah besar, awak nak apa lagi?
Tapi kalau wakil rakyat gaji 5,000, ada 5,000 kalau di Pahang, Selangor saja baru naik. Dekat dengan 20,000 dia dapat. Itu kalau nak balun-balun lah tu. Kalau rasuah lagi balun lah. Belas lagi lah. Tapi kalau Pahang tempat saya 6,000. Adun adun. Bukan parlimen. Dan tempat lain pun semua sama. Hanya Selangor saja diangkat. Pasal apa diangkat? Mungkin di situ untuk mengurangkan berlakunya rasuah. Sebab bila gaji rendah, rasuah dia tu yang dia ambil tu bukan lebih 20,000 dah sebulan. Kadang-kadang ratus ribu dia makan. Itu saya berani cakap lah, tempat saya tu saya tengok sendiri. Dengan balaknya dia belasah habis semua. Dengan biji besi. Jadi dah kalau itu berlaku, kita susah nak cakap lah, sebab gaji 6,000. 6,000 ni tuan-tuan lebih kurang di, kalau cikgu DG apa 48 ke dia, 48 je. Dan dia pula wakil rakyat, orang jemput kenduri pergi pula wakil rakyat. Bila bagi duit sampul, orang kampung ni dia letak atas poket ni. Siap je kenduri, dia tarik balik, tengok wakil rakyat bagi berapa. Dia lagu tu. Hak orang lain tak apalah, dia masuk poket ni wakil rakyat letak sini. Habis kalau kena satu hari, satu minggu lah katakan, setengah wakil rakyat tu saya tengok dia cakap kat saya, kadang-kadang satu minggu satu Ahad 20 tempat. Tuan-tuan bayang, kalau dah RM50 gaji 6,000, lebih kurang 6,000. Ahli parlimen 13,000, baru nak angkat sekarang. Baru nak angkat. Jadi benda ni kerajaan kena settle. Satu lagi yang kena settle apa dia? Orang panggil dia, istilah dia dipanggil mulut bawah. Maknanya apa dia? Itu seks. Maksudnya settle macam mana? Settlenya ialah kerajaan kena fikir macam mana nak mempermudahkan urusan perkahwinan. Kalau payah tuan-tuan, ni saya bawa yang satu apa ni 3-4 hari lepas lah, ada satu orang dia mencerita dia nak kahwin. Janda, muda lagi, umur 26 apa 29 ke 30. Dia kata dia nak kahwin. Hak jantan pula. Hak lelaki pun mari jumpa mak dia, mak ayah dia. Dia nak kahwin sangat-sangat dah, sebab dia berpisah pun dah lama ke 5 ke berapa tahun cerita. Ada orang lelaki nak, dan orang pun maknanya orang okey lah, orang berada. Ni dia cakap sekarang ni, mak dia boleh cakap bulan 5. Pasal apa dia? Tunggu sekali dengan adik. Ini orang panggil menyusahkan ni. Jadi bila benda ini susah nak kahwin, sama ada nak kahwin pertama ke kedua ke ketiga ke keempat susah, maka berlakulah di sana perzinahan. Dan dia pun mengaku. Dia mengaku. Saya tanya kiri kanan dia tak perasan. Last kali dia mengaku memang dia dah bersama dah dengan lelaki. Pasal apa bersama? Mak kata bulan 5. Dia janda. Orang panggil apa dia? Dan merasai kenikmatan seks. Orang ada orang nak dah, itu nak mujuk tak tahulah. Dia kata tengok rezeki lah. Kalau lelaki tu sanggup apa ni tunggu, kalau tak sanggup tunggu, mungkin dah kahwin dengan orang lain. Jadi kalau cari makan susah, nak kahwin susah, tiba-tiba perlaksanaan hukum Islam nak dipercepatkan, itu tidak ada. Jadi pandangan Syekh ini, dia kata lagu tu. Sebab tu dia kata kami meletakkan perlaksanaan Islam di Tunisia, kami KAB dulu, kami settle yang jenis rasuah. Kemudian ini maknanya pemimpin gerakan Islam di sana lah. Kami settle sebab pengalaman kami, dia kata susah. Dia kata rakyat susah nak makan, nak kahwin pun susah. Kalau di negara Arab tuan-tuan, kalau tak ada 30,000 tak boleh kahwin. Kalau di Mesir lagi lah teruk, kena ada rumah dulu. Kita tak apa, tak ada rumah tak apa, boleh sewa, asalkan boleh sewa okey lah. Tapi itu gambaran dia kata kalau dua benda ni, mulut atas mulut bawah payah, maka tidak adil untuk kita melaksanakan hukum Islam. Baik. Jadi Nabi kata makan yang halal ini dia ada kaitan dengan ialah maknanya rasuah dan sebagainya.
dan beramal ikut sunnah aku, ya. Dan semua yang aman dari gangguannya. Aman apa dia? Aman daripada gangguan dia, mulut dia tak ganggu orang lain, kan? Tangan dia, tangan ni orang ketua-ketua jabatan ni yang tukar saing, tanya sikit habis jahanam orang, tanya je, kan? Macam tak lama lagi ni 31 Disember ni, tanya saja dibenarkan menggunakan Dataran Merdeka untuk sambut Dataran Merdeka, habis anak muda kita, kan? Kerana tanya punya pasal ganggu jahanam, rosak anak dara kita, anak dara orang Melayu. Cina lantak dia, jadi itu maknanya orang aman daripada gangguan dia, ya? Kadang-kadang ketua jabatan tak kena angin dia dengan ada guru 2-3 orang, kan, yang tak kena angin dia, tanya sokongan pergi hantar ke Ulu Temeling, Guru Musang, Sabah, ya? Bahkan memang ada ugut tanpa begitu, ya? Baik, itu antara bentuk gangguan. Jadi Nabi kata kalau makan halal, amal pula sunnah aku, lepas tu pula orang selamat daripada gangguan dia, maka Nabi kata dia masuk syurga. Sahabat tanya, banyak ke lagu tu? Dia kata ada. Dia kata cuma dia kata lepas aku mati ni, dia kata lepas aku mati ni dia akan berkurang dan akan menjadi sedikit, ya? Hak makan halal ni akan berkurang, hak ikut sunnah aku ni pun akan berkurang. Dan akhir sekali yang aman daripada gangguan orang tu, dia kata pun akan berkurang. Semua orang jadi susah hati dengan gangguan mulut dia, tangan dia, kelakuan dia dan sebagainya. Jadi ini gambaran yang Nabi sebut 1400 tahun yang lampau, ya. Jadi memang berlaku dah zaman sekarang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una. Sallallahu alaihi wasallam.